Sekarang kita masuk kepada satu isu yang semua orang walau tidak berkepentingan tapi memerhatikan. Isu Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melawat United Emirates dengan didahulukan pergi ke Dubai melawat Expo Dubai 2022. Cerita yang kita dengar, bagaimanakah beliau sampai ke Dubai tidak disambut oleh wakil kerajaan UAE, hanya disambut oleh duta. Itu biasa. Kalau kita menoleh ke belakang, Tuan Dr. Mahathir pun pernah ke Jepun, pernah ke England. Apabila dia sampai tengah malam, maka yang sambut dia duta sahaja. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang jadi masalah, Ismail Sabri Yaakob sebagai ketua kerajaan bagi 34 juta rakyat Malaysia telah terpaksa masuk bilik menunggu dulu bagi kelulusan cop pasportnya di immigration. Ini agak memalukan. Dari itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak adalah pengalaman kerja di Kementerian Luar, tapi saya pernah bekerja dengan menteri yang memangku tugas Menteri Luar, iaitu almarhum Tun Muhammad Ghazali Shafie atau King Ghaz. Di zaman saya, Tun Razak Perdana Menterinya, tambah pula Perdana Menteri masa itu kena ulang alik ke London kerana berubat. Jadi antara perkara yang saya masih ingat dalam ingatan saya, jika Perdana Menteri nak melawat ke mana-mana negara dalam dunia ini, akan dipanggil Menteri Luar menguruskannya dah terlebih dahulu. Dia bermula apabila Perdana Menteri berhasrat atau bercadang sama ada untuk memenuhi jemputan daripada pembesar negara yang berkenaan. Ada surat dia, jemputan itu oleh negara-negara yang berkenaan. Atau kedua, Perdana Menteri Malaysia sendiri nak melawat negara itu. Dari itu, pihak pejabat Perdana Menteri mencari tarikh yang tepat. Tapi tarikh yang tepat tu belum lagi tepat. Kerana apa? Kerana dia punya signal, semboyan dia, email dia dihantar terlebih dahulu kepada negara yang dia hendak melawat. Ini dilakukan oleh Kementerian Luar berdasarkan G2G, government to government. Jadi Kementerian Luar akan mengaturkan jadual itu, memberitahu rakannya di Kementerian Luar negara yang berkenaan, ini Perdana Menteri saya nak melawat. Kementerian Luar di sana sama Kementerian Luar di Malaysia. Kalau seorang Perdana Menteri atau Ketua Kerajaan nak melawat Malaysia, tarikh yang dibagi, semakan kita ialah pertama sekali bagi tujuan kunjungan rasmi kepada Perdana Menteri Malaysia, kita kena tengok pula tarikh itu sesuai ke tidak. Perdana Menteri melawat kawasan ke, pada jam itu ada majlis rasmi beliau yang telah diatur 2 bulan dulu, 1 bulan dulu ke. Jadi kalau kita tengok ada kekosongan pada tarikh itu, tak ada masalah. Tetapi jika dalam minggu itu tarikh itu dah dicari dah 3 hari itu, tak ada ruang untuk Perdana Menteri boleh terima kunjungan pembesar negara asing itu, maka Kementerian Luar Malaysia akan memaklumkan dia tak boleh 3 hari ini kerana kami tak dapat nak temukan tuan dengan Perdana Menteri Malaysia. Maka dialihkan tarikh yang dua-duanya win-win situation. Di Malaysia, Perdana Menterinya free dan dia di sana pun free, tak ada apa-apa komitmen dalam negara dia. Begitulah lawatan Perdana Menteri ke United Arab Emirates atau ke Dubai ini, kerana seorang ketua kerajaan pertama kalinya selepas dilantik Perdana Menteri melawat ke negara itu, maka kerajaan itu akan mengaturkan pertemuannya dengan Perdana Menteri atau pembesar atau raja negara itu. Jadi dalam keadaan ini, siapa yang bertanggungjawab? Yang bertanggungjawab ialah Kementerian Luar. Kementerian Luar yang patut mengaturkannya.
Biasanya Kementerian Luar ni yang menjadi pengurusi, ya, pengurusi bagi lawatan Perdana Menteri ni statusnya tinggi timbalan ketua susun. Kadang-kadang ada juga ketua susun yang ambil alih tugas ini. Apa yang saya nak katakan kepada tuan-tuan dan perempuan, jadi timbalan ketua susun ni akan memanggil jawatankuasa official untuk berbincang, berunding dan memutuskan, termasuk wakil daripada PMO, wakil daripada keselamatan dalam negeri ataupun polis, wakil daripada treasury kerana dia mengakibatkan perbelanjaan dan sebagainya, dan lain-lain agensi termasuk Kementerian Perdagangan. Nak ditanya berapa kru media yang nak dipanggil, yang mana kerajaan nak tanggung dan sebagainya. Jadi benda-benda ini dipengurusikan oleh seorang pegawai kanan di Kementerian Luar. Jadi saya telah dapat kata putus baru ataupun tunggu email ataupun surat menyurat dari Kementerian Luar negara yang berkenaan, dan barulah disusun atur. Pihak polis ni pun contohnya seminggu daripada tarikh lawatan tu dah berada di sana, antaranya berjumpa dengan rakan sejawat atau pegawai-pegawai polis kedua pihak untuk menjaga kepentingan. Treasury pula dah pergi booking hotel ataupun hotel yang ditunjukkan oleh kerajaan itu. Kerana ada juga kerajaan-kerajaan negara asing dan juga kita di Malaysia, kadang-kadang apabila kita menerima lawatan daripada pembesar negara asing, hotelnya kita yang bayar, kerajaan Malaysia yang bayar. Dan itu treasury juga pergi tengok dan sebagainya. Okey. Kemudian kadang-kala kalau seorang Perdana Menteri yang mempunyai penyakit, kita pula kena melihat kesihatan Perdana Menteri, tim perubatan dia yang akan berada di negara tempat lawatan dia. Rumitnya ada, tetapi boleh dilakukan dengan baik. Jadi apabila berlaku isu di Dubai ni, di mana Perdana Menteri dah sampai dengan hasrat nak melawat Expo Dubai. Memang Expo Dubai ni hebat, dikunjungi oleh bukan saja oleh saudagar-saudagar besar, oleh para peniaga, businessman, tapi juga ketua-ketua kerajaan untuk menengok. Dan kita pula di Malaysia juga melibatkan diri dalam pameran tu. Kita ada booth atau tempat pameran untuk Malaysia. Jadi soalan yang bangkit ialah apabila kata, ya, saya baca dalam email, baca dalam WhatsApp, dalam apa, ialah apabila Perdana Menteri Malaysia sampai di airport Dubai, maka tidak ada pegawai-pegawai Kementerian Luar, bukan pegawai-pegawai seperti menteri yang menyambut. Yang menyambutnya ialah Kedutaan Malaysia, pegawai kedutaan di Emirates dan juga Konsul Jeneral Malaysia di Dubai. Itu biasa, tak ada apa masalah, tak perlu untuk sambut kerana ada juga program yang dibuat. Kita Perdana Menteri atau ketua kerajaan datang malam, kita sambut. Besok baru menteri yang ditugaskan menjadi menteri pengiring tetamu negara itu akan berjumpa, dan barulah ada sambutan negara untuk Perdana Menteri atau ketua kerajaan itu. Isu tak disambut oleh sesiapa, oleh menteri, oleh orang kenamaan Emirates, itu bukan isu. Yang jadi isu ialah Perdana Menteri dah sampai, tidak keluar langsung daripada airport secara ekspres. Beliau kena tunggu pula dulu kerana peraturannya dia tidak melalui pintu VIP, melalui pintu biasa ataupun melalui pintu yang ada lorong diplomat. Dari itu terpaksalah Perdana Menteri Malaysia menunggu dalam bilik VIP untuk pelepasan. Dah keluar pula daripada airport itu, kabarnya pula tak ada kereta peronda nak mengirimkan untuk mengatasi traffic jam ataupun lampu stop logo ni. Yang itu saja isunya. Tak ada apa berat pun. Saya rasa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pun orang yang profil rendah, tak
tak kisah sangat hal itu. Tetapi isunya kerajaan United Emirates merasa tersinggung. Kenapa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di jelayan sebegitu rupa seolah-olah United Arab Emirates dan Malaysia ini tidak mempunyai hubungan yang rapat. Kalau kita mengimbau masa lalu, Tun Razak hubungannya dengan UAE ini terlalu rapat. Apabila syarikat penerbangan Malaysia hendak terus ke London, perjalanan ke London, Tun Razak lah yang menamakan Dubai sebagai transit kedua selepas London untuk singgah isi penumpang atau isi minyak ke atau menurun penumpang dan bawa ke Kuala Lumpur. Masa itu belum ada lagi Abu Dhabi, belum ada lagi negara lain, hanya Dubai. Jadi saya percaya kerajaan United Emirates appreciate this. Dia cukup respect keputusan almarhum Tun Razak dulu, hampir kepada 45 tahun dulu, yang menjadikan Dubai sebagai tempat persinggahan penerbangan mas ke London pergi dan balik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sekarang ni kisahnya tak berakhir situ. Sebaliknya keduanya, Konsul Jeneral di Dubai dan Duta Malaysia ke United Arab Emirates dipanggil ke Wisma Putra. Saya dimaklumkan dia tak masuk pool pun. Dia tidak dikostorishkan. Mengikut sumber rasmi saya, dia urusan Kementerian Luar. Kementerian Luar memanggil kedua orang ini, kemungkinan untuk nak dengar atau membuat penyiasatan dalaman. Yang jadi miang keladi menyebabkan dua orang ini dipanggil dan benda ini menjadi besar ialah timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri yang menjaga hubungan dua hala. Dia ada banyak TKSU. Satu TKSU tu dia punya tanggungjawab kendalikan lawatan Perdana Menteri, kerana ini adalah hubungan dua hala. TKSU ni namanya Amran, saya dikabarkan begitulah. Dia ni lah jenis yang agak angkuh. Dia lah pegawai kanan kerajaan, sombong, tak mau dengar cakap pegawai. Jadi KSU dia adik kepada Datuk Seri Anwar Yaakob. Waktu saya menulis berapa isu terhadap Konsul Jeneral ini, yang tidak melayan rombongan Malaysia 16 orang main bowling di Dubai, di mana dalam 16 orang tu ada isteri saya. Bukan kerana isteri saya, dia telah membuat tindakan dan nampak ada jawapan-jawapan dia lah. Yang saya agak ketahui tu, jawapan Konsulat Jeneral, dia tak ada masa nak berjumpa yang 16 orang pemain bowling mewakili Malaysia dalam pertandingan bowling Dubai Game ni lah. Saya pun tak tahulah, kerana dia sibuk melayan Nurza Zakaria, pengurusi Majlis Olimpik Malaysia. Jadi masalahnya Nurza Zakaria pun selaku pengurusi Majlis Olimpik Malaysia pun tak melawat pemain-pemain bowling itu. Kalau saya jadi pengurusi Majlis Olimpik Malaysia, saya ada maklum bahawa pasukan bowling ada di Dubai ni. Selepas saya melawat sehari Expo Dubai, saya akan pergi ke bowling itu dengan kedutaan. Maknanya 16 orang itu dapat 2 jamuan. Satu jamuan daripada Konsul Jeneral meraihkan mereka yang datang ke Dubai. 2 jamuan daripada pengurusi Majlis Olimpik Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya sekarang ini ialah masalah timbalan Ketua Setiausaha. Dialah yang patut bertanggungjawab dan mendedahkan secara terperinci apa yang berlaku. Sekarang kita pun dengar tadi video seorang yang bercakap dengan Datin, bercerita kalau dia pegawai kanan kerajaan, perbualan dia itu salah, kerana dia tak boleh condemn menterinya sendiri, mengatakan menterinya tak tahu buat kerja. Keduanya, dia tak boleh menyalahkan KSN, Ketua Setiausaha Negara, kerana kesilapan ini. Ketua Setiausaha Negara apa kena mengenanya
luar buku dan lautan Perdana Menteri ke United Emirates ni. Jadi kita pun tak faham apa yang sebenarnya berlaku dalam penjawat awam sekarang. Jadi pihak warga negara sedang bertengkar dalam media sosial, dalam Facebook, dalam kumpulan WhatsApp. Yang ini betul, yang ini salah. Pada saya yang salah, cari punca salah. Komander mesti mengambil tanggungjawab. Komandernya ialah Timbalan Ketua Susunan Kementerian Luar Negeri, bukan menteri. Menteri dia tak tahu apa benda, hanya dia dilaporkan. Soalnya ada atau tidak Timbalan Ketua Susunan ini memberi taklimat kepada menteri. Seperti juga zaman saya kerja dulu, bila almarhum Tuan Razak nak pergi ke luar negeri, kebetulan Tan Sri Ghazali mangku tugas Menteri Luar Negeri, dia mendapat taklimat apa yang benar. Sebab terperincinya amat rumit, termasuk jumlah kereta, berapa kereta nak pakai. Katalah rombongan Perdana Menteri itu dalam kapal terbang tu ada 40, kita perlukan ada untuk 40 orang ni naik kereta. Takkan diorang lepas turun daripada aircraft kerajaan Malaysia 1 ni, lepaskan Perdana Menteri, dia kena cari grab car ke taksi limousine ke. Yang ni kena susun. Kemudian tu kena susun juga lori atau van yang nak ambil segala bag-bag itu, banyak rumit dia. Jadi sampai di airport pula, kita kena tengok, kena susun pula di hotel, kena susun itu dan susun ini pula, makan minum pegawai-pegawai yang terlibat, dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu ini kita move on lah. Kita belajarlah pada kesilapan, kita belajarlah pada kelalaian kita, kecuaian kita dalam mengendalikan kerja. Jadi saya harap pihak kerajaan akan mencari menjatuhkan salah kepada orang yang tepat, bukannya kepada orang yang tidak dikena-mengena dalam perkara ini. Kerana sama ada duta di United Arab Emirates, konsul jeneral di Dubai, mereka ini saya yang menurut perintah. Jadi kita kena cari siapa yang membuat perintah. Itu sajalah pandangan saya.